Silakan. Assalamualaikum, saya Jumi Hasan. Saya nak tanya Ustaz Fathul Bari, pada 28.5 di dalam itu Ustaz pernah menyatakan bahawa undi PAS masuk syurga dan Ustaz minta tarik balik berkenaan isu itu. Saya nak tanya, siapakah royak undi PAS masuk syurga? Saya nak tanya pada Ustaz, mana-mana Ustaz tadi nanya, adakah mengundi mana-mana parti yang perjuangan Islam itu ahli syurga? Yang kedua juga kepada Ustaz Fathul Bari, di dalam YouTube Ustaz Fathul Bari kata himpunan bersih adalah haram. Okey, saya nak tanya, pada 26 bulan ni ada satu himpunan yang akan dibuat. Dua himpunan, pertama daripada Gen Royalty Art, yang kedua daripada Gen Sedar yang ditukar. Gen Art telah mendapat laporan polis dan membenarkan untuk beripun di PSUK, manakala himpunan Sedar tukar haram. Apakah fatwa himpunan tukar itu? Adakah dia haram? Assalamualaikum. Tentang undi PAS masuk syurga, saya sebenarnya mengeluarkan kenyataan undi PAS dapat pahala, tetapi difahami daripada kenyataan tersebut bahawasanya bila dapat pahala masuk syurga. Itu adalah asas kenyataan saya. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang undi PAS dapat pahala, ada orang telefon saya, ada orang daripada sahabat saya daripada PAS hubungi saya, minta pendapat dan pandangan saya tentang undi PAS dapat pahala. Sidang hadirin, saya kata kepada beliau, mengapa kalian katakan sedemikian? Dia kata memang undi PAS dapat pahala sebab kita memangkuh Islam. Saya katakan kepada beliau, adakah sekiranya kalian memaksudkan undi UMNO dapat dosa? Tak boleh sebut langsung UMNO. Okey. Dah dapat dah jawapan dulu. Tak dapat kita teruskan Ustaz. Sikit. Sabar. Maka beliau menyatakan kepada saya bahawa PAS menyeru kepada Islam secara kafah. Saya katakan, pastikah apa yang diseru dan dibawa oleh PAS itu menyeru kepada Islam yang kafah keseluruhan, merangkumi aspek akidah, rincian akidah, merangkumi aspek ibadah syariah, rinciannya, merangkumi akhlak dan rinciannya. Kerana ini tiga elemen yang terpenting membentuk perkataan Islam. Jadi sabar. Kita benarkan Ustaz Fathul Bari jawab ketika tak habis orang kita malam ni. Ustaz. Okey. Saya habiskan. Okey. Kemudian secara adilnya beliau menyatakan bahawasanya di situ mesti terdapat kekurangan. Saya katakan dalam UMNO pun semacam, dalam UMNO pun sama. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, UMNO ada kekurangan pasti. Saya katakan pasti ada kekurangan. Perkataan menghalalkan sesuatu itu hal yang serius. Menghalalkan boleh membawa kepada kekafiran, tuan-tuan dan puan sekalian. Menghalalkan benda yang haram boleh membawa kepada kekafiran. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kita menerjah ataupun kita mengutarakan cadangan ataupun pendapat-pendapat yang sedemikian rupa. Jadi saya katakan di sini, kedua-duanya ada masalah, kedua-duanya ada kekurangan. Jadi kita tak boleh nak menggunakan perkataan mengundi dapat pahala kerana ia akan dijadikan satu mainan. Mengundi dapat pahala, nanti parti lain pun akan menggunakan hal yang sedemikian, nanti UMNO pun akan menggunakan hal yang sedemikian. Kita tuan-tuan dan puan sekalian perlu berfikir secara bijak, dalam hal dan isu yang seperti ini. Saya katakan di sini, kita jangan sewenang-wenangnya menggunakan, melainkan kita katakan sokong Islam dapat pahala. Setuju atau tidak? Setuju. Okey, itu clear. Jadi adakah berarti bila kita kata dapat pahala berarti semua dalam parti itu kita membenarkan? Tak, ada kelemahan dan ada kekurangan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti buat salah. Setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Okay, next. Kemudian next. Ada banyak lagi Ustaz. Isu demonstrasi ya, saya mengeluarkan kenyataan haram tuan-tuan dan puan sekalian. Saya katakan di sini, isu demonstrasi dan isu perhimpunan di dalam ucapan saya kepada orang UMNO ataupun kepada orang PAS, saya katakan saya bersetuju dengan pendapat yang mengharamkan demonstrasi. Tak kira ia datang daripada mana-mana pihak, sama ada datang daripada UMNO, datang daripada PAS, datang daripada PKR, Pakatan dan sebagainya. Saya tak setuju dengan demonstrasi.
Tuan-tuan dan puan sekalian, biar saya cerita terlebih dahulu. Sejarah demonstrasi ini bermula daripada zaman siapa? Zaman Uthman ibn Affan. Dilakukan oleh siapa? Asas kepada muzaharat, asas kepada demonstrasi. Walaupun Al-Fadhil Dr. Mazhar mungkin beliau ada membahaskan tentang hadis jiran, tentang akhrij mata'ak, mengeluarkan barangnya di jalanan kerana tidak puas hati kepada jirannya. Mungkin saya ada jawapan kepada soalan tersebut. Mungkin di siri yang ke-13 kita akan adakan di sini lagi isu membahaskan tentang demonstrasi. Tidak ada masalah. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, saya katakan di sini, ini pendapat dan pandangan saya tentang isu demonstrasi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi menyatakan iyyakum wal julus fit turuqat. Hendaklah kamu jauhkan diri daripada duduk-duduk di tepi jalan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang mana ketika itu duduk di tepi jalan, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami sedang berbicara tentang urusan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atut tariqa haqqaha, berilah hak jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi apa kata sahabat? Ma haqqut tariq, apakah itu hak jalan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam, ghaddul basar, jawab salam, jaga mata pandangan, kaful adha, halang diri daripada melakukan kerosakan, kemusnahan. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh orang buat benda baik dan larang orang buat benda munkar. Tuan-tuan, Ustaz Fathul Bari sedang membaca hadis. Saya bacakan hadis Nabi kita sekalian. Walau apa juga pendapat kita dengar hadis yang beliau bacakan. Jadi daripada hadis ini, adakah soalan saya, pihak penganjur mampu untuk mengawal kemusnahan yang berlaku? Sekiranya tidak mampu untuk mengawal kemusnahan, kerosakan yang berlaku, saya kira kaedah dalam fiqh jelas, dar'ul mafasid khairun min jalbil masalih, iaitu menolak kemudaratan, mafsadah lebih baik daripada kita mencapai kebaikan. Begitu juga kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa idza tazaham adadul mafasidi fartakibil adna minal mafasidi. Bila bertembung antara banyak keburukan, maka pilihlah keburukan yang paling minimum. Maka ini nasihat para ahli ilmu, tuan-tuan, nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, walaupun pendalilannya panjang tapi saya tak ada masa untuk nak jelaskan.